kesan buruk pada murid. Apa kesan buruknya? Kesan buruknya seperti murid itu mental, trauma dan sebagainya dengannya. Jadi jika kita lihat pada zaman dulu, kebanyakan guru ni dia mendidik anak murid dengan cara merontan. Dia akan merontan murid tersebut, berdiri di atas meja, berdiri di atas kerusi, berdiri di luar kelas. Berbeza dengan anak-anak sekarang yang apa-apa kita tak boleh sentuh dia. Kita tak boleh sentuh anak-anak sekarang. Maksudnya kita tak boleh pukul dia, tak boleh denda dia, sebab nanti kalau mak ayahnya tidak setuju dengan cara kita, kemungkinan besar kita akan dimasukkan dalam mahkamah dan dibicarakan lagi. Lebih teruk lagi, mungkin kita juga dikenakan tindakan. Namun tiada sebarang tindakan yang diambil oleh pihak ibu bapa. Okey, apa yang saya boleh simpulkan di sini, apa yang saya mau cakap senang cerita, saya simpulkan sajalah ya. Walaupun orang dahulu mendidik anak-anak mereka dengan guru mendidik pelajar dengan cara berotan dan umpama dengan dia, ibu bapa mereka tidak ada remutan. Ibu bapa mereka lebih pada silakan cikgu, buatlah apa yang terbaik untuk anak saya. Jika perlu rotan, rotanlah. Berbeza dengan anak sekarang, jangan kau mensentuh anak walaupun seinci. Berbeza. Itu kata-kata ibu sekarang dan ibu dulu. Dan ini kerana ibu-ibu sekarang, ibu bapa sekarang dah berpendidikan tinggi. Kebanyakan dulu mereka dah masuk universiti, dah tahu cara belajar. Berbeza dengan ibu bapa dulu yang lebih kepada kerja kampung dan sebagainya dengan dia. Dan apa yang menjadikan hal ini menjadi satu isu yang boleh mengancam kerjaya guru kalau guru itu memukul anak-anak murid dia, adalah boleh mengancam kerjaya guru tu sebab kebanyakan dia ibu bapa ni berpendidikan tinggi. Seperti yang saya cakap tadi, kebanyakan ibu bapa sudah masuk U, berbeza dengan ibu bapa yang dulu. Jadi bila ibu bapa zaman sekarang sudah berpendidikan tinggi, lebih pandai dan lebih bijak mereka untuk menghukum kita di mahkamah jika kita sentuh anak mereka, sebab mereka lebih sayang dan manjakan anak mereka. Itu je pada pandangan saya, Encik. Ya, terima kasih kepada Dr. Aziza. Sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh Dr. Aziza sebentar tadi, di mana latar belakang ibu bapa yang berpendidikan ini telah
kita terlampau melayankan emosi, itulah yang terjadi. Benarkah dalam hidup kita melakukan satu perkara berfikir dahulu? Betul, ada orang cakap fikir dahulu sebelum bertindak. Tapi dalam kita melakukan satu perkara, adakah kita bertindak? Adakah kita berfikir dulu? Tak kan? Kebanyakan manusia melakukan satu perkara dulu baru berfikir. Sebab kita ni tempuh dulu baru tahu akibatnya. Itulah kebanyakannya. Dan macam itulah apa yang terjadi pada guru-guru ni. Mereka tak sengaja terpukul dulu baru terfikir akibatnya. Sama juga macam ibarat macam kita nak makan makanan ni, kita makan makanan ni, kita terfikir tak apa akibat kita lepas tu? Kita tak terfikir, kita tetap makan. Kita makan, tiba-tiba kita sakit perut. Oh ya, rupanya kita dah buat sedap. Begitulah kita menempuh sesuatu dulu baru kita berfikir. Walaupun benar orang kata berfikir dulu sebelum melakukan satu perkara, tapi kebanyakannya kita ni manusia buat satu perkara dulu baru berfikir. Selain itu, ada juga guru-guru ni kebanyakan emosi diorang yang kurang kawal. Macam saya cakap, kadang-kadang kerja diorang ada tanggungjawab mereka, diorang boleh tanda kertas tanda kertas ke sekolah. Jadi mereka pun stres. Kalau bahasa Melayu dia stres, bahasa Inggeris pun stres. Jadi selain itu, walaupun kurangkan saya cakap okay, saya jujurlah, saya utarakan pendapat sendiri sajalah sebenarnya guru-guru ni pun ada juga mereka kurang melalui latihan khusus. Seperti ada juga institut pendidikan guru kan, dia melatih guru kan untuk menjadi guru yang bertauladan, berdedikasi dan berikhlaskan. Ada juga yang mungkin mereka kurang mendapat latihan itu, ataupun mereka baru nak menimba pengalaman. Jadi melalui pukulan yang mereka buat pada murid tu, satu pengalaman yang bagus untuk diorang. Bukanlah satu pengalaman bagus, satu pengalaman yang buruk, tapi mengajar mereka lebih matang di masa hadapan. Jadi ada juga, sebab itulah antara punca murid-murid ni, punca guru memukul murid ni. Sebab itulah macam kita tahu guru ni setengah dia menggunakan cara tersendiri. Mungkin pada mereka cara memukul ni mendisiplinkan murid, tapi sebenarnya tak pun. Jadi kita macam mana pun guru tu perlu mendidik dengan cara yang baik, walaupun punca dia memang daripada guru tu sendiri. Sebab murid ni dia tak tahu apa-apa, guru yang mengawal situasi dalam kelas. Itu je Cik Moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Aziza. Saya sangat bersetuju dengan pandangan yang diutarakan oleh Dr. Aziza seperti tadi, di
boleh beri mereka cuti, berehat, ataupun sekolah pun boleh membuat satu program aktiviti keseluruhan, macam bawa guru-guru ni pergi bercuti di Pulau Tioman dan sebagainya untuk merilis, untuk melepaskan tekanan emosi mereka supaya mereka boleh berfikir secara waras balik, mereka boleh rasa tenang, lapang dada mereka. Dari segi budaya, kita perlu meningkatkan kesedaran dalam kalangan guru dan ibu bapa tentang kesan negatifnya hukuman fizikal tu. Sebab kalau bila kita melakukan satu hukuman fizikal kepada murid kan, contoh kita pukul kan, mesti ada kesan cubit, ada kesan pukul, demam dan sebagainya dia. Malah lebih teruk kemungkinan besar luka yang parah ataupun patah kaki, patah tangan dan sebagainya. Itu memang boleh kena tindakan yang keras lah terhadap guru yang melakukan suatu ancaman tersebut, hukuman tersebut pada murid. Jadi pendidikan masyarakat mengenai pendekatan yang lebih positif. Pendidikan masyarakat, maksudnya pendidikan dalam masyarakat ni, pendekatan yang lebih positif dalam mendisiplинkan pelajar sangat penting supaya pelajar ni bila dipukul oleh guru, dia tidak berfikir negatif macam guru ni benci aku, guru ni tak suka aku. Bukan, marah tandanya sayang. Jadi bila guru tu marah, mungkin cara guru tu salah dengan memukul. Mungkin guru tu perlu tegur dengan cara baik dan sebagainya supaya murid tu rasa disayangi. Sebab di zaman era teknologi kini, murid-murid zaman sekarang memang lebih maju ke hadapan. Mereka lebih menggunakan teknologi dan perasaan mereka lebih sensitif disebabkan sikap mereka yang introvert dan terlampau dengan telefon pintar, sebab mereka kurang berkomunikasi dengan orang sekeliling mereka. Itu je. Dan terima kasih kepada